Selamat sejahtera dan selamat datang ke kelas perniagaan Cikgu Bong. Kali ini, Cikgu Bong nak terangkan tentang berkaitan antara penawaran barang dan perkhidmatan, bentuk pemilikan, klasifikasi dan skala perniagaan, iaitu apa yang kita sudah belajar di bab yang pertama sebelum ini. Okey, mari kita tengok raja yang cikgu tunjukkan. 4 perkara di sini adalah saling berkaitan antara satu sama lain. Mari kita telitikan satu demi satu. Yang pertama, barang dan perkhidmatan. Sesebuah perniagaan boleh menawarkan sama ada barang, sama ada perkhidmatan atau menawarkan kedua-duanya. Apakah tujuan dia? Untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Jenis barang atau perkhidmatan yang ditawarkan akan mempengaruhi perniagaan yang dijalankan. Sekiranya perniagaan yang dijalankan adalah berasaskan kepada barang, peniaga perlu terlibat dalam pengurusan stok. Dan sebaliknya, sekiranya perniagaan adalah berasaskan kepada perkhidmatan, peniaga tidak perlu terlibat dengan pengurusan stok dan lebih memberikan tumpuan kepada pengurusan sumber manusia. Perkara yang kedua, bentuk pemilikan. Pemilik sesebuah perniagaan boleh memilih untuk menubuhkan perniagaan milikan tunggal, perkongsian, syarikat atau koperasi. Bagi perniagaan yang dijalankan secara kecil-kecilan, perniagaan bentuk milikan tunggal, ingat, biasanya akan dipilih untuk menawarkan barang dan perkhidmatan. Apabila perniagaan semakin berkembang atau saiznya bertambah besar, bentuk pemilikan juga boleh diubah mengikut keperluan perniagaan tersebut. Contohnya, perubahan bentuk pemilikan perniagaan daripada milikan tunggal kepada perkongsian perlulah didaftar di Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Perkara yang ketiga, skala. Seperti yang kita tahu, skala perniagaan dibahagi kepada dua, iaitu skala domestik dan antarabangsa. Perniagaan boleh dikategorikan mengikut skala sama ada skala domestik atau skala antarabangsa. Saiz perniagaan tidak mempengaruhi skalanya. Ingat anak-anak, saiz perniagaan tidak mempengaruhi skalanya. Sesebuah perniagaan tidak perlu bersaiz besar untuk menawarkan barang atau perkhidmatan ke pasaran global. Teknologi yang moden seperti internet membolehkan perniagaan yang bersaiz kecil menebusi pasaran pada peringkat antarabangsa. Hal ini akan meningkatkan jualan dan keuntungan perniagaan. Yang akhir sekali, klasifikasi. Klasifikasi dibahagi kepada dua, iaitu saiz dan sektor. Saiz dibahagi kepada saiz kecil, sederhana dan saiz besar. Terdapat 3 sektor dalam perniagaan, iaitu sektor utama, sektor kedua dan sektor yang ketiga. Di Malaysia, biasanya sektor utama seperti pertanian adalah untuk memenuhi pasaran atau skala domestik. Sektor yang kedua dan sektor yang ketiga
yaitu sektor penyilangan dan perkhidmatan adalah untuk pasaran domestik dan juga pasaran antarabangsa. Kesemua sektor di sini yang terlibat memerlukan apa? Memerlukan aktiviti perniagaan untuk menagihkan barang dan perkhidmatan yang ditawarkan. Tanpa aktiviti perniagaan, barang dan perkhidmatan tidak dapat digunakan sepenuhnya bagi tujuan jual beli untuk menjana keuntungan. Okey, so yang ini adalah 4 perkara untuk sesebuah perniagaan. Cikgu sediakan 2 contoh berkaitan antara penawaran barang dan perkhidmatan, bentuk pemilikan, klasifikasi dan skala perniagaan. Mari kita telitikan tengok contoh tersebut. Contoh yang pertama. Okey. Syarikat Gardenia. Okey. Syarikat Gardenia menawarkan barang iaitu pelbagai jenis roti. Bentuk pemilikan merupakan syarikat sendirian berhad. Skala dia adalah skala domestik kebangsaan dan melibatkan sektor yang kedua. Contoh yang kedua, Pasar Raya Wonderful. Okey, Pasar Raya Wonderful menawarkan barang, iaitu barang keperluan harian. Bentuk pemilikan ialah milikan tunggal. Merupakan skala domestik, peringkat negeri Pulau Pinang dan melibatkan sektor yang ketiga iaitu perniagaan runcit. Okey, tamat sudah pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu harap video ini bermanfaat kepada anak-anak semua. Sekian, terima kasih.